for akhir sekali tu. That's like, lupa saya tahid, cikgu. Tidak apa-apa. Alright, cikgu, I'm done with my starter activity. I'm done with my first training objective. May I move on to the second training objective, please, this afternoon? May I move on, cikgu? Can I get some reactions? Yes. All right. So I'm just modeling habis kita, cikgu. When I do that, please, I am modeling habis kita. Kalau habis kita dalam kelas, semua penuntut, kita buat cuma tu je, cikgu. Okay, kelas, kita ni selesai the starter activity. Let me move on to the first lesson objective. Selesai kita first lesson objective, mengajar itu semua dengan activity. Okay, done. Class, boys and girls, I'm done with my first lesson objective. Can we move on to the second lesson objective, please? So always give that heads up to our students, cikgu. Informing them where are we at during our lesson, cikgu. During our training this afternoon. Kita ni orang basar pun mesti diingati, cikgu. Apalagi yang kanak-kanak dalam kelas pangling dorang atau cikgu, concentration dorang mana je dapat apa ni orang concentration dorang atau mesti it's us yang mengkontrol dorang atau cikgu. Jadinya selalu pada arah dorang where are we at during our lesson lesson atau cikgu. Alright, now so as I promised earlier, second training objective is on this particular rubric, cikgu. What's the rubric? Rubric C 2.2, and you can, if you have access to your BTS-TPA, you can always read the rubrics, cikgu. I will share shortly. How do teachers plan for progress in learning? Macam mana kita ni memastikan yang ada kemajuan dalam pembelajaran kita ni itu, cikgu, pembelajaran kanak-kanak. Tindakan macam lesson harian ni bercakap pasal A, lepas satu esoknya cerita pasal B, esoknya lagi cerita pasal C, minggu depan indah ada macam apa kan ni, macam kanak-kanak pun paning oleh kita ni, cikgu. So what do we mean by, let us understand more on this rubric, cikgu. Bismillah, cikgu. Okay. Now, I'm going to share with habis kita this rubric. Apakah ni cikgu ni? Pandamit juanya, subhanallah. Sabar cikgu. I will share in my next rubric. Saya akan melihatkan saja yang I'm not going to tackle band 1, band 2, band 3, band 4 atau cikgu. Saya taruh kepada band 5. Di sini dah guru mau tahu macam mana kan lagi supaya indah lagi ada guru yang marah-marah cikgu arah mana-mana pihak. Macam mana kan dorangan ini? Dah akan melihatkan macam mana so band 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ia tak akan ditunjukkan di cikgu. Okay? Ya, bismillah. So let us unbox these expectations, cikgu. Pasal expectations untuk guru-guru ini sebenarnya, cikgu, daras menggunungnya, cikgu. Alright, menggunung. Maksud saya menggunung ini, paham saya rasa bis kita di classroom atau cikgu, apa lagi kan ni orang ani kan mau ini lagi kan mau itu. So saya paham rasa-rasa guru. I've been meeting teachers on a daily basis, cikgu, lain-lain kumpulan dan mendengar kirakan susah senang habis kita dalam bilik darjah ni, cikgu. Jadinya guru kayaknya pahamkan rasa kita ni guru-guru ni, cikgu. Kalau yang dah pernah mengajar dalam kelas dah paham ni kan susah senang kita ni. So I will help habis kita to unbox all these expectations. Apa sebenarnya tu yang dalam yang band 5 ni, apa sebenarnya artinya? Apa sebenarnya yang kena mahukan itu, cikgu? Alright? I will move on, ya. Nah, yang dalam band 5 tu, cikgu, saya pecahkan. Pasal ada 4 ayat di sana, cikgu. Saya pecahkan jadi 4 different phrases, cikgu. Alright? Satunya, lessons are part of a coherent sequence that progressively develops learning. Tapi apa artinya tu? And then the second part of the expectation, cikgu, rubric itunya, learning objectives and expected outcomes are well defined. Mesti lagi okay, apa artinya tu? Apa yang well defined? And apa perbezaan? Teachers will be wondering, like, what's the difference between learning objectives and learning outcomes? Atau macam tadi ada saya bertanya bis kita kan, yang dalam arah instructions prompts arah ChatGPT tadi ada 2 perkara ni, learning outcomes and lesson objectives. What are the differences, cikgu? We're going to discuss that later. All right. And then the third phrase in this rubric, cikgu, teachers to address vocabulary, common mistakes and misconceptions. That is why barangan ni mesti dalam lesson planning kita ni, cikgu. Kalau kita ni indah masukkan elements andi, cikgu, indah masukkan vocabulary, indah masukkan common mistakes and misconceptions in our lesson plan, macam mana kita ni kan
comply to band 5 punya expectations ni cigo. Do you get me? Does this make sense to abis kita cigo? That is why mesti jadi masukan. But then, apa artinya common mistakes? Apa artinya misconceptions? Apa perbezaannya? I will address that later. Because ChatGPT cigo sekadar membagi bis kita saja bahan-bahan apa yang bis kita perlukan. Tapi understanding of these expectations which go in the kita ni mengharapkan ChatGPT pada harap kita ni semua. Hence, you need trainings like this. All right? And then the final part of the rubric juga is stated teachers demonstrate excellent pedagogical content knowledge. Tapi apa artinya ni? Alright, let me move on one by one juga. Alright, awal sekali saya discuss ani, lepas kelas saya ni saya discuss addressing vocabulary and then lesson objectives and then ani. Alright, with my next slides, few slides. Alright, bismillah juga. Nah, ini dulu, memahamkan lessons are part of a coherent sequence that progressively develops learning juga. Artinya kita ni kan mau lesson kita ni tu sama ceritanya juga. Maksudnya sama ceritanya bukannya in the out begitu, in the out. Lesson hari ini sama lesson esok sama lesson berikutnya dan minggu depan selagi durang satu topik juga. How do we divide so that the students are progressing juga throughout our lessons atau macam mana? Macam mana kita kan ani dulu diajar, ani kemudian ani dulu lepas satu, how do we plan that? So lawat ya, kalau once kita ni pahamkan sequence lesson kita ni, kanak-kanak pun mudah menangkap apa yang akan cuba kita ni sampaikan arah durang. Alright, so it's like each lesson is like a building block. One on top of the other juga. Jadinya knowledge atau ilmu yang akan kita sampaikan itu kadang-kadang perasaan kita ni lurus dah tu juga. Perasaan kita ni. Tapi kadang-kadang perasaan kita ni lurus apa yang kita ni buat atau. Padahal belum lagi until ada orang melihat kita ni, oh juga kalau ni, especially mathematics, subhanallah. Mathematics juga kalau macam banyak steps, banyak prerequisite, apa yang dulu diajar dan macam mana untuk how do we go about this? Alright. And then second thing juga masukkan how do we address masukkan vocabulary common mistakes and misconceptions. Kalau vocabulary new words, okay, no problem. Tapi apa perbezaan common mistakes and misconceptions juga? Dalam ChatGPT memang dapat membagi kita ni juga common mistakes ni untuk topik atau untuk lesson atau setiap lesson ada kita ni masukkan apa common mistakes dan misconceptions untuk topik. So masa ni juga pasal ada ChatGPT senang kita ni memikirkan juga. Kalau dulu kami mesti cari sendiri juga. Alright, and I cannot really offer arah abis kita untuk subjek abis kita apa sebenarnya common mistakes dan misconceptions ini. But for mathematics juga, pasal bidang saya mathematics juga, I taught mathematics for 21 years in the same secondary school. Jadinya bidang saya mathematics juga. Contoh yang bertahu kita kalau common mistakes dan misconceptions ini apa perbezaannya juga. Kalau sekiranya common mistake macam mana juga 1/3 plus 2/5, rata-rata penuntut cakap, okay, jawapannya 3/8 nih. Pasal antam-antamnya saja juga dicampurnya sejak both numerators, dicampurnya sejak both denominators, ya jawapannya tu. So this is very common among our students. Now, when I say vocabulary cikgu, vocabulary penting juga. Kadang-kadang ada juga maths lessons yang saya observe menggunakan, okay kelas ni nombor di atas, nombor di bawah, subhanallah cikgu. Kenapa tu pakai nombor di atas, nombor di bawah? Ada juga vocabulary-nya tu cikgu. Use them cikgu to teach. Okay class, these are the denominators. Do you notice the denominators are not the same? Pakai vocabulary itu cikgu because when we frequently use it, we want our students to use them during the conversation juga with their friends. Alright, so vocabulary ini cukup penting supaya menguatkan lagi kefahaman dorang mengenai dengan sesuatu topik yang kita ni ajar. That is common mistakes juga. This is an example of a common mistake. Tapi kalau misconception ini cikgu, misconception ini macam salah mazhab cikgu. Salah
konsep cikgu. Maksudnya cikgu salah konsep atau cikgu macam contoh cikgu, this is my very common example that I always share during my training juga. Contoh cikgu kalau sekiranya one contoh cikgu saya pasarkan lagi 1/2 and 1/10. Okay, class, which fraction is larger? Tanya penuntut, which fraction is larger? Cakap dorang, 1/10 is larger, cikgu. Tanya lagi kan, why do you think 1/10 is larger than 1/2? Yang ni na 10, cikgu ni. Ya, yang melihat 10 atau pasar apa, cikgu? Atau misconception, cikgu, salah konsep. So, untuk lesson habis kita, untuk subjek habis kita, apa misconceptionnya? Alright? So, again, tanya ChatGPT, and you can use ChatGPT, and you can always, ini another chapter juga kalau kita akan discuss common mistakes dan misconceptions. Ini sioknya kalau discuss amongst our department members. Alright, because today I am addressing teachers from various subjects. Kalau maths saja, boleh saya cakapkan, but then ini bis kita macam-macam subjek juga, but at least sampai arah bis kita apa perbezaan common mistakes dan misconceptions ini juga. Alright, I will move on, ya. I will move on to the third part ini cikgu. Teachers to demonstrate excellent pedagogical content knowledge. Pasal cikgu kita ni cikgu, kita ni di sini cikgu. Ada sudah content knowledge kita ni. Kalau kita cikgu maths, kita cikgu maths ada kelulusan matematik. Kalau cikgu sains ada kelulusan sains. Kita ditakuti ni kalau ada yang mengajar subjek bukannya bidangnya cikgu. Artinya content knowledge kurang tu cikgu. So make sure that you teach your content knowledge cikgu. Ikut habis kita punya apa namanya ni, kelulusan habis kita. Kalau pedagogical content, pedagogical knowledge, kalau content knowledge, yes, I know maths. Kalau saya ni cikgu. Kalau pedagogical knowledge, yes, saya ada teachers training certificate. Contoh, I know how to teach. I know how to teach. So dua macam ni bergabung cikgu. Pasal kita ni mesti bukan sekadar kita ni ada content knowledge, bukannya sekadar kita ni ada pandai jadi guru ni, tapi mesti kita ni ada pedagogical content knowledge, PCK. PCK ni apa cikgu? Itu dah, I know how to teach maths. I know how to teach maths. Bergabung ilmu maths saya dan ilmu saya menyampaikan. Tapi yang yang bagi saya training di BDLTA kebanyakan ni cikgu pedagogical skill saja. Macam mana cara menyampaikan ilmu anak-anak. Atau pandai-pandai habis kita menggunakan pedagogical skills yang saya kongsikan dengan habis kita dan kaitkan dengan content knowledge habis kita masing-masing, so that you can always demonstrate pedagogical content knowledge during lessons. You cannot fake good teaching, cikgu. Subhanallah. We cannot fake good teaching. If you're a good teacher, you're a good teacher. Hindi payah lagi kalau sekiranya kan kena observe baru kita ni kan berhabis-habisan. You do not need cikgu. Macam saya takut cikgu kebanyakan most of us teachers yang macam terlalu takut rasanya kalau kan kena observe cikgu. Rasa saya kalau if we do this on a daily basis cikgu, ini akan ditakutkan sebenarnya. And I don't want you to be stressful teaching cikgu. We don't want teachers to be stressful in teaching. So ada cara-caranya untuk supaya kita ni rasa indah terbeban atau bercikgu. Alright. So kalau saya rasa saya by understanding all these expectations, then we do that on a regular basis. Okay, I cannot fake being a good trainer cikgu sekiranya. Kalau yang orangnya boringnya cikgu jahitnya, trainingnya cuma ni. Saya terpaksa terima hakikat, and I will try to polish my delivery skills perhaps. So sama je guru sebenarnya cikgu. If you're a good teacher, don't worry cikgu, you are a good teacher. Alright. So banyak saja kita ni muhasabah diri cikgu. Kalau kena tagur itulah rasa saya. Alright. And then next cikgu, ini learning objectives and learning outcomes ni, expected outcomes are well defined. Apart from being smart to our lesson objectives cikgu, mesti kita ni faham dulu apa perbezaan learning outcomes dan lesson objectives. Sini panggilnya learning objectives cikgu. Now, if we have one topic, contoh cikgu, if you have one topic, selalunya one topic ini mana habis satu lesson. Contoh kita ni menghabiskan 2.5 weeks.
Contoh one topic, contoh satu topik, kita ni menghabiskan 2,5 minggu. Alright? At the end of the topic, apa kita ni mau kanak-kanak pandai juga? At the end of the topic, itu namanya learning outcomes. Apa learning outcomes yang kita ni mau daripada penghujung dari topik ini? Apa kanak-kanak kita ni mau pandai? So artinya minggu pertama learning outcomes-nya sama dengan minggu kedua dan learning outcomes-nya sama untuk minggu ketiga tuh. Because kita ni bercerita pasal topik yang sama. Berbeza dengan lesson objectives, berbeza dengan lesson objectives ini specific lesson dia. Specific lesson. At the end of the lesson, apa kita ni mau kanak-kanak pemandai? So you see the difference juga. Learning outcomes walaupun kalau kita ni kan menghabiskan topik itu 3 minggu itu sama dekat tuh learning outcomes-nya. Because we are talking about the same topic. But then kita ni memacah-macah lesson kita ni itu menjadi sekiranya 3 minggu itu ada altogether 8 lessons contoh. So 8 lessons itu lain-lain lesson objectives-nya itu juga. Dan setiap lesson objective itu juga, setiap lesson objective itu mesti smart. Setiap lesson objective. Learning outcome semua tadi merangkum satu topik dan lesson objectives mesti smart. Apa maksud saya smart di sini juga? This will help you to understand better. I will share you my next slide ya. Okay. Smart atunya kalau kita lihat lesson objektif mesti spesifik apa yang akan diajar. Kalau saya supaya indah kita ni apa yang akan diajar cikgu ni? Apa yang akan diajar itu? So arti pakai lesson objektif kita ni sejak yang ada dalam silibus juga supaya indah lari. And then measurable. Apa maksudnya measurable? Apa yang disukat? Apa yang achievable? Apa yang relevant? Apa yang time bound ni cikgu ni? Semua ni kan saya explain semua ni. Pasal lepas ni saya bagi quiz kita contoh cikgu. Lepas ni saya bagi contoh. Contoh ni cikgu, being specific to your lesson objective. At the end of the lesson, all students should be able to apa? Lepas itu, kita ni mikir semuanya ni, macam mana kita ni kan tahu supaya kanak-kanak kita ni, macam mana kita ni kan menyukat lepas kita ni tahu apa lesson objective, macam mana kita ni kan menyukat, kanak-kanak akan faham ataupun tidak ni kalau saya mengajar macam mana. Macam mana saya akan tahu yang ia faham ataupun tidak faham. Dan macam mana saya akan menyukat. Mesti pandai membuat aktiviti ini dulu, saya akan testing dulu. Kalau diorang terbuat aktiviti itu, baru dah artinya dapat artinya objektif saya ini bagus dan penyampaian saya bagus. Kalau ini macam mana lagi tuh dipikirkan betul cikgu. Macam mana untuk menyukat supaya kita ni tahu anak-anak kita ni faham apa yang akan kita ni ajar ataupun indah. You might be confused still because let me further explain what are the expectations of this SMART goal ini cikgu. Lepas ni saya bagi contoh cikgu. Alright, ini hadam saya dulu cikgu. Achievable. Macam mana kita ni tahu yang dapat buat kan ini lesson objektif ni Bapak. Saya akan membuat 20 minit ni lesson objektif ni. Lepas 20 minit selesai ni. So saya explain dulu saya ada lesson objektif, saya explain. Lepas explain, saya lihatkan video 3 minit. Lepas itu saya bagi aktiviti. Lepas itu selesai aktiviti. Dapat achieve ni 20 minit selesai ni. Kanak-kanak dapat buat ni. Tapi macam mana membuat hamalan ni juga lagi kita panding ni. Lagi kita guru-guru banyak I wouldn't say indah tahu tapi masih lagi macam ragu-ragu apa kan hamalan ni. Jumpai saya 3.1, 3.2 nanti juga rubriks 3.1, 3.2 pasal hamalan activities. Tapi lepas ni saya bagi contoh habis kita juga. Don't worry ya. Okay. And then relevant ataupun indah topik yang akan kita ni ajaran ni. Memang relevant pasal ia dalam silibus. Kalau indah dalam silibus, apa kan dia ajar juga. Alright, and then time bound. Cukup kan ni 20 minit kalau mengajar lesson objektif ni. Contoh saja ni cikgu. I will give apa kan ni cakap cikgu ni datang tentuan ni. Banda apa cikgu. Saya bagi kita contoh cikgu. Alright, and this is a science topic contoh. Lesson objektif saya cikgu explain the process of photosynthesis. Alright. Kadang-kadang cikgu kita ni mengajar bercakap. Kita ni pikir cukup dah sudah tu. Ini betul kelas, ini bah explanation macam mana. Rasa saya mengajar itu pakai yang ludah katanya itu cikgu. Cukup ke sudah tu. Faham kan tu anak-anak?
Kalau kita ni explain saja bah. Pasal di sini cikgu saya punya sini ada achievable ni. 10 minit explanation plus sekiranya video and then ada activities. Macam mana membuat supaya kanak-kanak faham bah apa yang kita ni explain atau lepas kita ni explain macam mana kita ni kan mentes menilai fahamnya kan tu tadi ni saya berkurapak 10 minit ani bata di bane ni 10 minutes of explanation plus video. Macam mana saya tahu dorang faham apa yang saya explainkan atau cikgu? Atau baru satu objektif ni cikgu ni, explain the process of photosynthesis. Contoh lagi cikgu, saya bagi bis kita, okay na kelas, ni betul ni, photosynthesis ni, definitionnya, ani, ya prosesnya, ani, jawab, cakap, anda ba ni, pernah kamu melihat ani, explain. Now, photosynthesis ini saya akan kongsikan ada dua equationnya. Satu, ini word equation, ini ia punya chemical equation. Nah, dua equation saya belajar kamu ni petang pagi ni. Nah, ini kalau word equationnya ya carbon dioxide sama water, ini sama sunlight apa semua bla 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 explain. And then kalau chemical equationnya, ini cuma ni explain. Contoh 5 minit sudah kita dibekurapak juga pasal ini. Or you may want to give opportunity for students to think pair share. All right, I'm going to cover this definition. Explain, work in pairs, explain to your partner. Apa definition for photosynthesis, process of photosynthesis. Okay, satu si A memberitahu si B memberitahu si A. Oh, confident kita ni sudah. Ni kita ni tapok ni cikgu notes ni. Oh, bising je classroom. Oh, okay, alhamdulillah. 7 minit selesai sudah tu cikgu. Lepas tu kita mainkan lagi pasal video photosynthesis 3 minit. So 10 minit sudah kita bercakap. Sudah 10 minit sudah kita membuat lesson objektif ni cikgu. So bukannya cakap saja, tapi ni apa proof of learning atau cikgu. Kita ni mau melihat kanak-kanak menangkap atau tidak. Pasal kalau keluar exam ni 7 markah ni, cuma tu bah. Kita ni utak kita ni untuk menjawabkan dorang exam ni cikgu. Definition 3 markah, equation ni 2 markah, anti 2 markah. Semuanya 7 markah. We want to make sure students are able to answer these questions with full marks nanti. So masa mengajar macam mana tu supaya kanak-kanak paham dan ingat dan rakat. Cuma tu cikgu. Awal kita ni merancang sudah cikgu. Alright, bukannya cakap-cakap saja. Alright? So cakap saja and then bagi dorang melihat interactions and then some video. Okay, class activity. Macam mana aktivitinya lagi ni cikgu? Kadang-kadang ada guru-guru yang pasal in the ilmu differentiated instruction. Apa kata cikgu Erninya? Differentiated instruction dan payahnya ni. Ini kan yang pandai 10 soalan yang low ability, 2 soalan saja. Macam mana tu exam? Macam mana tu cikgu Erninya? Soalannya sama cikgu Erninya. Subhanallah. Ada macam-macam questions cikgu pasal ilmu differentiated instruction itu baru lagi tambus pa ni cikgu ke sekolah-sekolah cikgu. Kita banyak macam kita ni fahaman ataupun mazhab yang lain-lain ni cikgu. Jadinya we are going to use this platform webinar to address misconceptions among teachers in schools mengenai dengan beberapa perkara cikgu, pedagogical skills. Alright, so please bear with me. It's 2:59, subhanallah, and I'm in my second training objective cikgu. Tunggu dulu cikgu. Cuba kita lihat difference-nya ni cikgu. Untuk higher ability cikgu. Higher ability cikgu saya bagi kerajaan ni. Pasal tadi saya bagi ni kan cikgu explanation. Masa saya group work cikgu, higher ability satu group ani, saya suruh dorang ni define ani photosynthesis apa equation in words, apa equation in chemical equation apa. Suruh dorang 2-3 orang. Tapi apa daya kita ni cikgu untuk menolong kanak-kanak yang medium ability sama lower ability. Pasal tadi kita ni bercakap, dorang juganya think pressure, itu je cukup tu cikgu. Kalau gaya macam mana cikgu, subhanallah. Baik masa dorang ingat cikgu apa yang kita ni explain tadi cikgu. How do we support learning? How do we support learning cikgu? Contoh cikgu. Nah, kalau untuk saya tolong dorang macam mana cikgu? Jangan dires cikgu. Jangan dires terus macam yang orang green ni cikgu. Dorang higher ability, okay, you can challenge them. Tapi amongst our lower ability ni cikgu, kesian je cikgu dorang, they might want to get more support from us. So kita ni tolong dorang bagi definition macam tu.
And then ada some blanks, dorang decide semua kawan, ani apa ni, ani tadi itu cikgunya ni apa ni yang mengajar macam ya. Kita ni ada bagi supporting words, cikgu, for them to put in all these blanks, okay? Semua blank ni cikgu ada. Macam tu. Ani untuk mengingatkan dorang, pasal ani chemical equation saya dah mengubah apa-apa. Yang lain semua dorang masukkan, discuss. But eventually, bertahu dorang, dorang tahu ani bukan soalan exam cikgu. Soalan examnya memang aneh. Soalan exam memang aneh. But during learning, masa kita ni mengajar atau, kita ni support dorang cikgu. Because we want to achieve our lesson objective atau cikgu. Making sure that apa lesson objective kita ni? Lesson objective kita ni kan? We want each and every students in the class to explain process of photosynthesis. Supaya kita ni dapat menyukat tu cikgu. Ni, kita ni dapat menyukat cikgu. Measurable. Is it measurable? How does success look like? Kalau kita ni membagi dorang anis je cikgu, aneh. Subhanallah. Well, indah saya ragap hati ni cikgu. Indah saya, mungkin kalau 20 orang dalam kelas, 3 orang hanya terjawab ni. But we want to achieve lesson objective on explanation of process of photosynthesis sekiranya. So kalau kita ni bagi ani arah orang punya lower ability, arti kita ni dapat achieve cikgu. Eventually, dorang meng-explain cikgu arah kita ni process of photosynthesis walaupun dengan bantuan cikgu with our support. And they can do this in pairs. Indah menyiksa kanak-kanak cikgu. Do you get me? And then kita difikirkan lagi kalau ani awala, kalau ma mesti in between, in between macam mana ma. Nah, kalau ma saya macam mana cikgu? Saya masih bagi fill in the blanks atau, but I don't give any supporting answers. Let them, challenge them. Besar, durang indejot terlampau pandai, itu indejot terlampau kurang pandai. We want to challenge. So each group study cikgu berchallenge. At the end of the day, our objective is still the same. We want each and every student in our class to explain the process of photosynthesis cikgu. So with this at hand, macam dorang kena bantu tu cikgu. Eventually, kita ni mau each and every student in the class to be able to do this. Jangan terus-terus bagi ani untuk semua pelajar cikgu. Berarti kita ni dalam membantu dorang cikgu. Alright, I hope this clears out all the misconceptions about differentiated instructions, Aniba. Alright, how do we support our students? Making sure that when they do this activity together, cikgu, sekurang-kurangnya dorang ingat tu, masa dorang ani, masa membuat test kan, membuat exams ke apa semua, masa belajar cikgu hanya mengajar kami macam mana, ada support cikgu dari kita ni cikgu, bantu tak anak-anak kita ni tu dalam kelas cikgu. This is how we differentiate our instructions. All right. Oh, so far I'm receiving some reactions to abis kita cikgu. I hope this clears some major misconceptions about it. That's why cikgu, kalau lesson objective ni penting sekali cikgu. Satu lesson objective pun kita ni fikirkan cikgu macam mana daya kita ni untuk menolong kanak-kanak kita ni ba. Daya kita ni tu ba. Alright? Pasal kesian cikgu kanak-kanak kita ni kalau indah cukup support lah dalam kelas. Alright? Cikgu, tapinya cikgu kadang-kadang kita ni buat aktiviti handa pulang ni. Ani aktiviti ani untuk orang low high ability, medium ability, low ability. Habis kelas, habis aktiviti cikgu, apa daya kita ni lagi cikgu? Lepas aktiviti itu, kadang habis na sudah. Okay, lesson objective lain lagi. Ataupun topik lain lagi. Subhanallah. Cikgu, always assess your students continuously, cikgu. Lepas habis aktiviti, cikgu, lihatkan dia apa jawapannya, cikgu. Ask students to compare their answers, their responses with your answer, cikgu. Lihatkan dorang. Wah, ini salah ni, cikgu. Ini cuba lagi mau right tu, cikgu. Pasal cukup sudah ajaran kita ni, cikgu. Maksud saya, ba. Maksud saya bukannya setiap lesson atau bagi kerja mesti meraih. Satu, esok lagi lesson bagi kerja, esok meraih lagi. Tiap-tiap hari. Sambil takkan habis meraih tadi, cikgu. Paling-paling pun sasak kita ni semua pulang dah meraih. Subhanallah. But are we assessing our students, cikgu, continuously? So if we do things the right way, cikgu, at least kita ni dah stress, cikgu. But making sure that students are empowering themselves. Alright? Kita ni bagi dorang aktiviti, lepas aktiviti dorang discuss sama kawan, kita ni bagi jawapannya.
Oh, ani rupanya. So they know how does 7 out of 7 look like. Ini 7/7 kan saya bertabis kita tadi definitionnya 3 markah, equationnya 2 markah dan 2 markah. Oh, cuma ni rupanya. Eh, awak dan kali tidak boleh salah ni. Aku ketinggalan tadi ni nombornya nya. Sekiranya, karbohidrat ini adakah jawabannya CH12O6. Lupa aku taruh 6-nya nya. Contoh-contoh saja. Alright? So, always assess your students juga continuously. That's how you can score better for this rubric juga, band C 2.2 atau. Alright? Measuring students' progress in learning. Make sure kita ni tahu peringkat-peringkat kanak-kanak ani. Dari Ania dulu diajar, lepas ani lesson objective macam mana. Make sure that our lesson objectives are smart dan sebagainya. Okay? So